Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini, dan bagi segmen kali ini topik yang sangat-sangat penting. Kita ingin melihat dan meninjau bagaimana penilaian MOSTI sendiri terhadap pembangunan vaksin COVID-19. Pasti ini sesuatu yang telah pun dinantikan, pertanyaan yang cukup besar di seluruh dunia, dan kita mempunyai informasi berkenaan perkembangan akses kepada vaksin ini yang kita akan dapatkan daripada tetamu kehormat saya yang berada di sebelah saya pada ketika ini, Menteri Sains dan Teknologi dan juga Inovasi yang berhormat Khairy Jamaluddin. Assalamualaikum. Salam Safia. Setelah sekian lama tidak berjumpa, ya. khabar? Biasa jumpa masa Fit Malaysia dulu. Betul. Dulu tiap minggu kita jumpa ya. Baik, Yang Berhormat, kita difahamkan sebenarnya pada ketika ini Kementerian MOSTI sendiri sangat gigih untuk mencari penyelesaian secara jangka masa panjang, dan kita difahamkan terdapatnya perkembangan terkini berkenaan akses kepada vaksin, clinical trial dan sebagainya. Mungkin YBKJ ingin kongsikan sedikit apakah perkembangan? Ya, baik, terima kasih. Saya rasa ini topik yang sangat-sangat penting. Ya. Sebab penyelesaian kepada pandemik COVID-19 ini hanya akan dapat kita melihat apabila kita temui vaksin. Betul. Yang selamat dan berkesan untuk diguna pakai di seluruh dunia. Dan pada waktu ini ada 193 jenis vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan di seluruh dunia. Wow. 42 daripada 193 itu berada di fasa ujian klinikal ataupun penilaian klinikal, dan 11 daripada 42 tersebut berada di fasa ketiga, phase 3 clinical trials. Jadi itu fasa yang terakhir. Yeah. Selepas fasa yang terakhir itu, ia akan dinilai data-data keberkesanan dan betapa selamat vaksin tersebut, dan selepas itu ia akan diberi kelulusan oleh badan-badan regulatory agency. Dan di Malaysia, regulatory agency kita adalah National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun NPRA di Kementerian Kesihatan. Yeah. Jadi kita akan buat penilaian melalui NPRA KKM kepada semua vaksin-vaksin yang dibangunkan ini, dan apabila kita puas hati dengan maklumat yang kita terima bahawa vaksin ini selamat dan berkesan, maka bolehlah kita buat pembelian kepada vaksin tersebut. So sekarang ini Malaysia sedang berunding dengan beberapa pihak. Kita ada satu perjanjian yang bakal dimeterai dengan negara China di peringkat kerajaan ke kerajaan, government to government. Kita juga sedang berunding dengan beberapa syarikat farmaceutical untuk beli terus daripada mereka. Kita juga masih lagi berunding dengan COVAX, satu kemudahan antarabangsa yang dipelopori oleh World Health Organization, untuk beli secara pukal bersama dengan negara-negara lain. Jadi mesej hari ini adalah kita sedang bincang, berunding, dan insya-Allah apabila vaksin itu selamat dan berkesan, Malaysia akan perolehi vaksin tersebut untuk kita memberikan vaksin itu kepada rakyat kita. So tentunya keputusan ini perlu juga sangat sepakat dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya untuk kita kerjasama rapat dengan KKM. Dan YBK difahamkan Malaysia juga telah menjadi ahli Coalition for Epidemic Preparedness Innovation CEPI. Kelebihan dan juga apakah mungkin benefits kelebihan daripada menjadi ahli? Kita telah buat keputusan untuk menyertai CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, kerana kita dapati ini adalah satu badan antarabangsa yang membuat penyelidikan terhadap vaksin, dan ini sebenarnya penyertaan kita ini adalah bukan hanya untuk COVID tetapi untuk jangka masa panjang. Kita sebenarnya tidak ada kemudahan membangunkan vaksin manusia di Malaysia. Kita ada hanya kemudahan untuk membangunkan vaksin haiwan sahaja di Malaysia. Jadi apabila saya dilantik sebagai Menteri Sains, salah satu perkara yang kita nak melihat adalah bagaimana kita nak dapat vaksin security, keselamatan vaksin manusia di Malaysia, kebolehan untuk kita bangunkan vaksin manusia di Malaysia. Maka dengan penyertaan kita dalam badan antarabangsa ini akan dapat bangunkan satu industri vaksin manusia di Malaysia untuk jangka masa sederhana nanti, dan insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat kemudahan dan kebolehan untuk bangunkan
kemudahan vaksin manusia. Jadi kita akan menyertai SAPI mula tahun ini sehinggalah untuk 3 tahun. Jadi kita dah buat komitmen di peringkat antarabangsa. Dan seperti disebutkan oleh YB sendiri dalam penyataan media sebelum ini, yang kita menjangkakan bahawa tahun depan insya-Allah kita akan mendapat atau menemukan vaksin yang bersesuaian dengan kita. Adakah pihak rundingan bersama agensi ataupun kerajaan kementerian lain ini termasuk sekali dengan akses secara menyeluruh dan seragam ke seluruh rakyat Malaysia pada ketika ini? Apabila kita dapat vaksin itu, adakah secara terdapatnya antara SOP untuk memastikan kesemuanya mendapat akses terhadap vaksin? Ya, itu soalan yang sangat-sangat penting, ya, saya rasa. Yang pertamanya, kita akan melihat kepada maklumat daripada ujian klinikal, penilaian klinikal pada bulan depan dan bulan Disember. Ada beberapa syarikat dan juga ada beberapa syarikat farmaceutical yang membangunkan vaksin mereka yang akan siap ujian klinikal fasa ketiga pada bulan depan. Contoh AstraZeneca, Sinovac daripada China dan sebagainya. Apabila kita dapati maklumat mereka lengkap dan kita puas hati vaksin itu selamat, maka kita akan umumkan apakah SOP kita untuk kita keluarkan vaksin ini kepada rakyat kita. Kita akan senaraikan siapa akan dapat vaksin itu dulu. Kebiasaannya, dan ini mengikut garis panduan WHO juga di peringkat antarabangsa, kita akan utamakan mereka yang golongan risiko tinggi. So sebagai contoh frontline workers, health workers, social workers, dan juga mereka yang berisiko tinggi dari segi kesihatan, warga emas dan sebagainya. Mereka akan diutamakan dulu untuk mendapatkan vaksin ini. Lepas itu kita akan jelaskan kepada rakyat, inilah jadual dia, ya, sebab saya rasa mustahil kita dapat memberikan vaksin serentak kepada 30 juta rakyat Malaysia, ya, dan kita mensasarkan vaksin ini mestilah sekurang-kurangnya 70% daripada rakyat kita supaya kita dapat immunity pukal ataupun herd immunity. Jadi kita akan bincang dengan di peringkat kerajaan dan KKM akan maklumkan kepada rakyat selepas ini apakah jadual vaksin, ya. Saya telah menyarankan kepada Jemaah Menteri dan kepada Perdana Menteri bahawa vaksin ini perlu kita bagi secara percuma kepada rakyat kita, ya, sebab ini adalah pandemik yang serius, krisis yang tak pernah kita melihat. Dan saya rasa apabila kita dapat vaksin yang selamat dan yang berkesan, wajib kita bagi kepada rakyat secara percuma. Yang kedua adalah berapa lama vaksin ini tahan, ya. Saya telah tanya melalui rundingan dengan syarikat farmaceutical, vaksin ini berkesan selama-lamanya ataupun mungkin kena buat lagi booster, kena berkala. So ramai yang berpendapat bahawa mungkin kena buat secara berkala. Jadi kita kena buat perancangan kerajaan, ya, bukan hanya tahun depan kalau vaksin itu available tahun depan, tetapi tahun-tahun yang seterusnya. Kita kena pastikan bahawa kita terus memastikan bahawa rakyat kita diberikan vaksin, ya. So ini adalah perkara yang sedang kita teliti, dia punya maklumat sains dia. YB, ada salah satu kerisauan yang telah pun diusulkan oleh orang ramai dan juga orang kata medical personnel, yang di mana kita memahami bahawa struktur virus COVID-19 ini kita melihat terdapatnya mutasi. Ada yang mereka yang mendapati menjadi super spreader dan sebagainya. Jadi adakah vaksin tersebut adalah untuk, boleh dikatakan untuk COVID-19 jangkitan biasa, ataupun ia juga akan merangkumi dalam clinical trial ini bagi yang sangat-sangat berbahaya ini? Ya, sebab itu di setiap negara kita telah melihat kepada maklumat genetik kepada setiap, ataupun maklumat sains kepada setiap kes virus yang didapati di seluruh dunia. Dan di Malaysia sebagai contoh, banyak kes yang kita telah buat genomic sequencing. Kita telah melihat kepada maklumat genetik dia. Dan apabila kita temui maklumat genetik itu, kita telah berkongsi dengan peringkat antarabangsa. Jadi siapa-siapa yang membangunkan vaksin COVID-19 ini, mereka akan melihat segala mutasi yang berlaku di seluruh dunia. Dan vaksin yang dibangunkan itu mengambil kira mutasi yang berlaku di Malaysia, di Amerika Syarikat, di negara-negara lain, sebab sudah pasti virus ini dia akan berubah
berdasarkan kepada host, berdasarkan kepada environment dan sebagainya, cuaca dan sebagainya. So banyak maklumat ini pun telah dimuat naik, dan sebenarnya negara China apabila COVID-19 ini bermula di Wuhan, mereka telah buat genomic sequencing, maklumat genetik itu, dan mereka telah berkongsi dengan seluruh masyarakat sains dunia. Jadi bila start bangunkan vaksin ini, dah ada maklumat genetik SARS-CoV-2 ni. Dan setakat ini pemahaman saya yang telah pun Musti telah pun mempunyai rundingan dengan syarikat farmaseutical ini dan telah pun ujiannya dalam tahap fasa ketiga. Jadi adakah syarikat farmaseutical ini memperolehi segala informasi itu berdasarkan negara Asia sahaja ataupun khususnya bagi jangkitan dalam negara kita? Bagaimana mereka mengkhususkan kewujudan? Mereka akan melihat secara keseluruhan. Keseluruhan. Ya, dan mereka akan bangunkan vaksin untuk mengambil kira kes-kes yang berlaku di seluruh dunia. Dan jenis vaksin ini pun berbeza-beza. So untuk memudahkan cerita pada hari ini, dia bukan hanya satu jenis vaksin saja. Ada vaksin yang dibangunkan melalui inactivated, ada yang menggunakan genetik, ada yang menggunakan protein, ada yang menggunakan viral vector, macam-macam lah. Wow. So yang penting adalah Kementerian Kesihatan Malaysia akan tengok segala maklumat. Kata okey, ini vaksin ini adalah vaksin yang selamat, adalah vaksin yang berkesan, yang ini yang kita akan beli. Baik. YBKJ kita difahamkan dalam komuniti kita, rakyat Malaysia ni, ada antara mereka adalah anti vaksin. Memang tidak menerima sebarang vaksin, sama ada untuk bayi ataupun diri mereka sendiri. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa golongan ini bukan sahaja mengambil tapi tidak mencabar arahan kerajaan, yang ini sepatutnya dilakukan sebagai tanggungjawab kita sebagai manusia dan juga rakyat? Ya, saya tahu bahawa ada golongan anti-vaksin, anti-vax movement ni. Dan saya ingin merayu kepada mereka bahawa penyelesaian kepada wabak pandemik COVID-19 ini adalah melalui vaksin yang bakal ditemui. Kita akan pastikan melalui NPRA, melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa vaksin ini selamat dan vaksin ini berkesan. Ya, kita tidak terburu-buru untuk mendapatkan vaksin. We are not going to rush. Baik. Kita akan pastikan bahawa maklumat itu memang sahih, kita puas hati dengan maklumat itu, dan vaksin ini tidak akan mengundang masalah ataupun gejala sampingan. Ya, itu yang kita tidak mahu. Di Malaysia, standard kita untuk meluluskan vaksin baik, meluluskan perubatan adalah sangat tinggi. Ada yang kata standard kita lagi tinggi daripada standard antarabangsa. Itulah sebab walaupun kita tidak akan melengahkan usaha untuk mendapatkan vaksin, tetapi kita akan pastikan bahawa vaksin itu selamat. Dan saya harap rakyat Malaysia janganlah terpedaya dengan gerakan anti-vaksin ini. Sebab itu sangat-sangat bahaya untuk kita menyelesaikan wabak COVID ini. Betul. Ini usaha kita sama dan kita memang mendepani satu pandemik yang sangat berbahaya. Ratusan juta warga dunia telah pun meninggal dunia disebabkan COVID-19 ini. Dan kita ingin tahu juga, disebutkan oleh YB, yang kerajaan mungkin akan memberikan secara percuma akses vaksin ini. Apakah jangkaan pembiayaan yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan kesemua setiap rakyat mendapat akses, mendapatkan vaksin ini? YB. Ya, so cadangan saya adalah siapa-siapa yang ingin mendapatkan vaksin ataupun kena dapat vaksin COVID-19 ini melalui kerajaan akan dapat percuma. Akan ada mereka yang akan buat pilihan secara swasta, peribadi, mereka akan beli vaksin melalui hospital swasta dan sebagainya, tidak ada masalah. Baik. Cuma kita kena ada medical record, kita kena ada satu sistem untuk kita melihat bahawa mungkin kita guna teknologi, mungkin kita guna aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Siapa-siapa yang dah dapat vaksin itu, dia ada health certificate, e-health certificate. Saya sudah dapat vaksin COVID-19. Jadi kita sedang fikirkan apakah cara yang terbaik untuk kita memastikan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia dapat vaksin ini, dan yang kedua kita ada e-health certificate untuk kita melihat bahawa okey, you dah dapat vaksin, you okey. Baik. Itu bagus juga lah, kerana kita dalam dunia 2020 dan akses rakyat pula kepada mana-mana sangat besar. Jadi menunjukkan e-certificate itu adalah cara yang paling terbaik sekali. Pendapat YB sendiri melihat jangkauan ataupun lonjakan nombor COVID-19 minggu ini sahaja, kita melihat 3 angka yang agak tinggi. Adakah YB merasakan resah, adakah risau melihat situasi ini, ataupun kita sebenarnya masih dalam keadaan yang
terkawal? Ya, sudah pasti kalau kita melihat kepada angka kita rasa risau ya, sebab selama ini kita berjaya melihat angka yang agak rendah dan tiba-tiba naik sampai ratusan. Saya nak memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa walaupun bilangannya agak tinggi, tetapi saya harap rakyat Malaysia tidak panik dan tidak risau, sebab sebahagian besar daripada kes itu adalah kes-kes yang berlaku di kawasan yang terhad. Contohnya kluster tembok di penjara dan juga kawasan-kawasan di Sabah di mana sudah ada beberapa langkah-langkah untuk perketatkan pergerakan di sana. Jadi saya harap bahawa kita jangan panik, walaupun penting untuk kita meningkatkan pematuhan kepada SOP semua orang ya. Termasuk orang kenamaan. Termasuk YB juga. Termasuk saya juga semua. No excuse. Yeah. Tetapi saya harap bahawa kita dapat flatten the curve semula dalam tempoh masa 2-3 minggu ini. Mungkin angka ini akan kita rasa akan meningkat, menurun, tetapi yang penting adalah setakat ini masih lagi terkawal. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat KW Jamaluddin. Saya fikir vaksin siang malam, Sofia, semalam saya mimpi saya kena suntik dengan vaksin COVID-19. Ya, selamat YBKJ. Itulah menunjukkan komitmen YBKJ dan Kementerian Musti sendiri untuk mendapatkan yang terbaik, bukan nak melengahkan masa, tetapi untuk mendapatkan perincian terbaik untuk vaksin yang paling bersesuaian dengan rakyat Malaysia. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Musti dan juga YBKJ Jamaluddin kerana memberikan komitmen yang cukup tinggi untuk membantu kita semua. Ya. Terima kasih ucapkan Yang Berhormat KW Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, berkongsi dengan kita apakah yang boleh kita jangkakan berkenaan akses vaksin COVID-19 pada tahun hadapan.